Di samping itu, di antara syarat-syarat sah tawaf ini, dan ada juga perkara-perkara sunat tawaf. Perkara sunat tawaf ni dia kita berjalan kaki. Maknanya walaupun kita sihat walafiat, tapi kalau kita rasa nak naik skuter, kalau dulu kita boleh naik kat tingkat 3 naik skuter, boleh juga. Ataupun kita rasa penat nak ditolak dengan kursi roda pun boleh, sebab syarat berjalan itu hanya sunat sahaja. Dan beritibak ni mana-mana tawaf yang diiringi sa'i, macam diiringi oleh sa'i macam tawaf umrah, tawaf haji, maka disunatkan bagi orang-orang lelaki beritibak. Mana dia membuka bahu di sebelah kanannya. Kemudian melakukan ramal, yakni berlari-lari anak pada 3 pusingan yang pertama. Kalau makruh kalau kita buat keseluruhan pusingan, 3 pusingan pertama saja berlari-lari anak. Dan sekarang ni rasa kita boleh buat sebab orang tak ramai, ya. Sebab dia telah dibuat kuasakan SOP yang membenarkan beberapa orang sahaja yang bertawaf, jadi dia tidak sesesak dulu. Makanya ketika ini bolehlah 3 pusingan pertama itu orang-orang lelaki boleh berlari-lari anak. Itu sunat. Kemudian istilam di sudut Hajarul Aswad dan mengucupnya di rukun Yamani tidak perlu. Maksudnya istilam yang tadi lah, yang kita sebut tadi masa kita bertawaf, kita boleh isyarat Islam bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita di tawaf ni apa yang kita nak baca? Kalau sebenarnya kita tak ada bacaan-bacaan tertentu semasa kita bertawaf. Kita boleh berdoa, kita boleh berzikir. Kalau tak baca apa-apa pun boleh, tapi rugilah. Sebab ketika bertawaf di sekitar Kaabah, Allah menurunkan rahmat 120 rahmat setiap hari. 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang solat, 20 rahmat orang yang pandang je Kaabah. Kalau kita hari tu kita penat pada kita duduk bilik, pergi pandang Kaabah, dah dapat 20 rahmat. Daripada kita terguling-guling atas katil tu kan. Maknanya membaca zikir ataupun apa sih sunat sahaja. Maknanya kalau kita tak baca apa-apa pun tak apa, tawaf kita tetap sah, tetapi rugi, ya, rugi. Kemudian berturut-turut 7 kali pusingan, itu sunat. Maknanya di sini kalau katakan kita bergerak daripada Madinah, kita agak letih, kita dah tawaf 2 pusingan, cakap dengan ustaz nak balik tidur dulu, besok sambung lagi 5 pusingan, boleh tak? Boleh. Maknanya syarat berturut-turut itu hanya sunat. Tapi biasanya bila kita pimpin grup ni memang kita akan sudahkan sampai selesai. Tapi nak bagi tahu boleh. Kalau kita berpusing 3 kali letih nak balik, nak tidur dulu, nanti sambung pun boleh. Tapi kita perlu menjaga larangan-larangan dalam ihram, kerana kita belum lagi selesai rukun-rukun umrah dengan sempurnanya. Kemudian tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Sebab apa dia kata kita khusyuk dan sunat ni? Kita tawaf dengan khusyuk. Sebab ada yang tak khusyuk. Ada yang bercakap telefon, ada yang berbual-bual, ada yang gelak-gelak. Macam-macam kita lihat nanti, ya. Tapi kita datang dengan duit yang mahal, dengan tempat yang dari jauh, dengan kesusahan, kepenatan. Jadi tidak berbaloi lah kalau kita bermain-main dalam ibadah yang besar. Jadi kita buatlah sekhusyuk-khusyuk yang mungkin. Kemudian solat sunat tawaf. Nama pun solat sunat. Maknanya lepas kita bertawaf tu, biasanya kita akan dibawa di belakang makam Ibrahim. Kita akan bersolat sunat di situ. Tapi kalau katakan tiba-tiba habis tawaf dah, terbatal pula wuduk. Nak pergi ambil wuduk dah malas. Kata ustaz-ustaz tak nak lah solat sunat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Namanya pun sunat. Sebab lepas daripada tu kita bersa'i nanti tak ada syarat wuduk. Maknanya kalau masa sa'i tu dah tak ada wuduk pun kita boleh meneruskan sa'i. Itu sebabnya kalau perempuan yang haid, katalah dia dah habis 7 pusingan, baru sa'i sekali, tiba-tiba rasa macam ada benda, pergi tandas tengok dah haid, boleh meneruskan umrahnya, kerana sa'i itu bukan dikira dalam kawasan masjid. Dia dikira bukan kawasan masjid, maknanya kita boleh bersa'i walaupun kita haid. Jadi sebenarnya perempuan haid ni tak boleh bertawaf sebab Kaabah tu berada di dalam masjid. Sekiranya kita datang haid selepas kita bertawaf, maka kita boleh meneruskan umrah kita sehingga selesai. Ya, jangan bimbang kalau kita haid ni bukan
kerja kita, Allah yang nak bagi, ada sebab. Kalau Allah tak bagi kita menyelesaikan dalam awal, sebenarnya setiap jemaah-jemaah lain, setiap orang lain pergi bersolat, kita dapat pahala, orang lain buat umrah, kita dapat pahala. Sebab yang bagi hit ni Allah. Allah suruh kita rehat dulu. Bila kita dah ditentukan oleh masanya, kita bolehlah meneruskan dengan ibadah-ibadah kita. Sebab Allah yang tentukan, itu bukan kehendak kita. Jadi kita kena reda lah. Janganlah marah-marah. Banyak orang bila hit dah mengamuk-ngamuk, marah-marah, dah tak tenang. Itu semua adalah kerja-kerja Allah. Ada sebab Allah bagi kita hit masa ni. Ya, bukan kerja kita. Wallahu a'lam.